Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Okey, sekali lagi, kita kamu semua bersama Cikgu Twing, okey, akan mempelajari topik yang ketiga dalam geografi tingkatan 1 iaitu peta lakar. Terlebih dahulu, cikgu ingin berterima kasih kepada kawan cikgu, Cikgu Haslia binti Zulkifli dari SMK Seri Berang kerana sudi berkongsi slide pengajaran ini. Peta. Bercakap pasal peta. Kamu sendiri pernah tengok peta. Sebelum wujudnya GPS, wujudnya Waze, dan apps penting dalam peranti telefon, maksudnya peta merupakan satu yang penting untuk kita mencari sesuatu titik rujukan. Dengan ini peta ialah gambar atau lukisan yang menunjukkan suatu kawasan di permukaan bumi. Peta biasanya menunjukkan permukaan bumi sebagaimana yang dilihat daripada udara. Jadi peta ini kita lukis berdasarkan pandangan daripada atas udara. Objek-objek diperhatikan di permukaan bumi, diperhatikan, direkodkan dan dicatatkan. Seni melukis peta telah bermula sejak zaman dahulu lagi. Zaman dulu orang sebelum kenal tulisan, orang dah pandai melukis peta. Semaksudnya peta itu dah mula dilukis sebelum kita mengenal huruf ABC lagi. Ini bantuan dengan adanya teknologi-teknologi, peta dihasilkan lebih tepat dan terperinci dan lebih cantiklah peta untuk hari ini. Sumber data peta. Sebelum kita melukis peta, kita kena ada sumber data. Biasanya sumber data ini kita ambil daripada satelit. Kerana satelit ini boleh ambil pandangan yang daripada atas lah. Kita perlukan GPS. Dan biasanya kita perlukan bantuan penerbangan kapal terbang, drone dan lain-lain. Semua ini ialah untuk mengambil gambar daripada sudut atas udara dan lihat ke permukaan bumi. Terdapat beberapa jenis peta, antaranya atlas, peta lakar, peta topografi dan juga plan. Tapi untuk hari ini kamu akan belajar ialah peta lakar. Ini contoh peta topografi. Ini ialah gambar satelit. Gambar satelit yang diambil daripada sudut atas menunjukkan pekan Kuala Berang, Hulu Terengganu. Ini satu contoh lagi. Seterusnya peta lakar. Kamu tengok peta lakar ialah lukisan gambaran suatu kawasan yang dilukis berdasarkan pemerhatian dan data-data. Ia dilukis tanpa menggunakan skala. Peta lakar juga dilukis dengan menggunakan simbol-simbol ringkas yang mewakili ciri geografi suatu kawasan. Dengan kata lain, peta lakar ialah level yang paling mudah untuk kamu lukis kerana dia tak memerlukan dia tak menggunakan skala. Kalau ada skala, maksudnya kamu kena ada jarak dan keluasan yang sangat tepat dalam peta. Jadi dalam peta lakar, biasanya kita tak guna skala. Kita guna simbol-simbol ringkas sahaja untuk menggambarkan kawasan yang kita hendak lukis. Bagaimanakah kita ingin memasukkan semua elemen yang ada di atas permukaan bumi dalam sehelai kertas? Sama-sama kita fikir. Maksudnya semua benda yang kita nampak atas permukaan bumi kita nak masukkan dalam sehelai kertas. Contohnya kawasan peta sekolah. Kita nak masukkan dalam sehelai kertas saja untuk menggambarkan kawasan sekolah SMK kampung saja. Agak susah kan? Jangan risau. Seterusnya, sebelum kita melukis peta lakar, kita kena kenal simbol. Apa itu simbol? Simbol ialah semua objek yang ada di permukaan bumi disebut sebagai ciri geografi. Ciri geografi terbagi dua, satu fizikal, satu budaya. Fizikal ialah alam semula jadi dan
ini ialah buatan manusia. Dengan kata lain, biasanya abang-abang kakak sebelum ni dia kata ini ciri budaya adalah buatan manusia. Manakala ciri fizikal ialah buatan Tuhan. Buatan Tuhan. God. Okey. Semua ciri ini perlu dipindahkan dalam peta. Oleh itu, simbol digunakan untuk mewakili ciri-ciri di atas. Ciri di atas kita kena lukis menggunakan simbol untuk memudahkan. Simbol boleh lukis menggunakan titik, guna simbol garisan ataupun simbol perkataan. Ciri fizikal. Ini ialah Ini ialah sungai. Sungai. Ini ialah kawasan pergunungan. Jadi, ini manusia buat ke Tuhan yang buat? Kalau Tuhan yang buat, maksudnya ini ialah ciri fizikal. Ciri fizikal, contoh ciri fizikal yang lain selain daripada sungai dan gunung ialah hutan paya, air tawar, tasik dan tanah tinggi. Ciri budaya. Ini apa dia? Jalan raya atau lebuh raya. Lebuh raya ni highway lah. Jalan raya kecil, lebuh raya besar. Ini ialah hospital. Ini ialah rumah. Rumah. Ini ialah tali air. Dan ini ialah kawasan penanaman kelapa sawit. Jadi ini semua perkara-perkara ini ialah buatan manusia. Jadi ini ialah kita sebut sebagai ciri budaya. Contoh yang kita sebut tadi, hospital, rumah, jalan raya, tali air, jeti, tanaman getah dan tanaman padi. Semua ini ialah buatan manusia. Penggunaan simbol dalam peta. Kenapa kita nak gunakan simbol? Kenapa nak gunakan simbol? Simbol digunakan untuk mewakili semua ciri geografi yang ada di permukaan bumi. Penggunaan simbol boleh membantu. Ini sebab kita nak guna simbol untuk menjimatkan ruang. Kan kita nak lukis dalam sekeping kertas saja. Jadi kalau semua benda kita nak lukis cantik-cantik, mana muat kan? Jadi kita kena guna simbol. Yang kedua, untuk membantu orang ramai membaca dan memahami peta dengan lebih mudah. Kan senang. Kalau kita simbol, maknanya simbol itu biasanya digunakan simbol yang telah pun kita pilih dan kita tetapkan. Jadi kita tak boleh tukarlah. Tak boleh orang A guna simbol ini. Diguna simbol contohnya KG itu untuk kampung. Orang B pula guna KG itu untuk KG untuk mewakili kuda. Tak boleh lah. Jadi dia dah fix. Dengan kata lain, simbol dah fix. Jadi orang akan faham. Yang ketiga ialah mengurangkan kekeliruan pada peta. Kan? Kalau kita tak guna simbol, kita lukis. Kadang-kadang orang nampak ini macam kelapa sawit. Ada orang cakap ini macam pokok kelapa. Jadi guna simbol senang. Jadi kita dah dapat beza. Simbol kelapa sawit dengan simbol ladang kelapa. Contoh-contoh simbol. Kalau ini ialah kawasan tanah tinggi. Jadi kita guna simbol tiga segi ini untuk mewakili kawasan bukit. Untuk garisan yang berwarna biru untuk mewakili ialah simbol sungai, simbol hutan, simbol paya, simbol sekolah, simbol masjid, simbol jalan kereta api, pertempatan, padi, getah dan kelapa sawit. Jadi ini semua simbol yang telah ditetapkan. Kamu tak boleh tukar. Jadi kalau kamu nak lukis kawasan kelapa sawit, macam ni lah bentuk dia, pokok-pokok inilah. Kalau pokok getah, bentuk macam ni lah. Kalau padi macam ni lah. Kalau pertempatan bentuk 3 segi, 4 segi ini saja. Jangan kata rumah banglo bentuk lain, rumah kampung bentuk lain. Tak boleh. Dah memang ditetapkan. Bagaimanakah kita hendak menukarkan peta ini kepada bentuk yang lebih
ringkas. Okey, ini adalah contoh peta. Okey, ini adalah contoh peta. Kita dah ada dia punya pemidang, kita dah ada dia punya bingkai. Kalau kita tak ada simbol, macam ni lah jadinya peta. Okey, setiap rumah kita kena lukis, kuil kita kena lukis, pokok-pokok kita kena lukis, balai sekolah, semua kita kena lukis. Jadi sebenarnya benda ini sebenarnya lebih senang. Kita boleh wakilkan semua benda ini dalam bentuk simbol. Okey, kita tengok apa yang kamu kena fokus. Apa yang kamu kena bersedia sebelum kamu melukis peta lakar. Yang pertama, peta lakar mesti ada tajuk. Yang kedua, mesti ada bingkai atau frame. Pada pemidang peta, mesti ada tanda arah utara. Pernah tengok kan tanda arah utara? Ni tanda arah utara. Okey. Dan mesti ada petunjuk simbol. Kan kadang-kadang kalau kita banyak sangat simbol kita lupa. Jadi kena ada petunjuk dan dalam peta biasanya kita fokus pada ciri budaya dan ciri fizikal. Okey, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini tentang peta lakar, tapi cikgu ingin tunjukkan kamu juga tentang peta topografi. Okey. Kamu tak perlu lukis peta topografi, tapi marilah kita berkenalan sedikitlah tentang peta topografi kerana kamu akan banyak guna semasa menjawab soalan nanti. Dalam peta topografi ni wajib ada ni nombor-nombor ni. Nombor-nombor ini ialah digunakan untuk menunjuk rujukan Greek. Okey, ada arah mata angin dan yang paling penting peta topo ni mesti ada skala. Okey. Jadi kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, jangan lupa kamu stay tune dalam grup nanti. Kita akan bagi satu latihan melukis peta lakar. Okey. See you. Bye-bye. Okey, panduan melukis peta lakar. Okey, apa yang kamu guna step by step dia. Okey, nanti cikgu bagi latihan, kamu kena rujuk balik slide ni tau. Apa step pertama? Okey, sebelum kita melukis peta lakar, yang pertama kita lakukan tinjauan dan pemerhatian kawasan kajian. Kita kena pasti jalan utama dan jalan-jalan lain. Okey, mesti ada jalan dulu. Dengan kata lain, dah siap bingkai, lukis jalan dahulu. Lepas tu kena pasti objek-objek seperti bangunan-bangunan, kerajaan, rumah dan lain-lain kemudahan awam. Okey. Terusnya pasti cari tumbuhan semula jadi dan tanaman. Nah, kita tengok juga saliran sungai kalau ada dan rujuk kompas untuk menentukan arah mata angin dan jika ada rujuk dan bandingkan dengan data yang lain seperti Google Maps, GPS dan lain. Ini tak payahlah. Okey, nanti kamu tengok kamu level. Seterusnya. Okey. Sekarang sekarang cikgu nak kamu kamu tak payah bentuk kumpulan, tak payah. Okey, pilih satu kawasan di tempat tinggal atau lukis peta lakar tersebut. Ni ini tak payahlah.